Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ni. Dan ini merupakan kali pertama saya ke masjid ni, dan terima kasih kepada pengurusan masjid kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian kepada muslimin muslimat ahli jemaah Masjid Tuanku Syed Putra ni. Dan seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Al-Fadil Tuan Imam kita tadi, kuliah saya hari ini akan berterusan pada hari yang sama, iaitu hari Sabtu pada minggu yang kedua dan juga minggu yang keempat. Dan fokus kita ialah berkaitan dengan akidah. Dan insya-Allah saya akan menggunakan satu risalah. Risalah ni risalah yang kontemporari, maknanya risalah yang baru, yang bertajuk Beberapa Kepercayaan dan Amalan Kontroversi dalam Masyarakat Islam. Yang mana risalah ni ditulis oleh beberapa orang tokoh, antaranya ialah Prof. Madya Dr. Basri bin Ibrahim, salah seorang daripada AJK Fatwa Negeri Perlis. Dan waktu saya diminta untuk beri kuliah di sini, saya memang duk fikir apa buku yang agak sesuai untuk disampaikan. Dan bila mana masjid ni baru-baru ni ada satu forum sama dengan Sahibul Samah Datuk Mufti dan beberapa orang AJK Fatwa, termasuklah penulis buku yang kita nak baca ni, saya duk terfikir sebab Prof. Basri ni dia banyak tulis banyak buku, dan saya rasa buku ni menarik dan perlu untuk ditonjolkan. Walaupun buku ni dia dah agak lama. Buku ni tuan-tuan cetakan pertama 2013, maknanya 8 tahun yang lepas. Dan buku ni, mula-mula saya berkenalan dengan buku ni ialah ketika mana penulis ni bawa buku ni di satu tempat di Terengganu, di tempat saya lah. Dan buku ni cuba untuk dikuliahkan sehingga habis. Tapi kalau tuan-tuan tahulah keadaan semasa, bila mana tengok tajuk buku ni Beberapa Kepercayaan dan Amalan Kontroversi, bila mana nama tu kontroversi, kebanyakannya tak sempat habis lah, terutamanya di kawasan-kawasan yang agak panas sikit. Sebenarnya buku ni dia taklah terlalu tajam dalam memberikan kritikan terhadap amalan-amalan, tapi lebih kepada penerangan. Buku ni dia datangkan 13 isu berkaitan dengan akidah. Sebab pertama, kita kena tahu dalam akidah ini ialah ilmu untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kena tahu ialah perkara-perkara yang merosakkan akidah itu ataupun merosakkan tauhid itu. Dan ancaman kepada tauhid ini ialah kesyirikan. Dan syirik itu dia bukan hanya penyembahan berhala. Syirik itu banyak ruang dan banyak jalan yang akan digunakan oleh iblis dan juga konco-konconya untuk merosakkan ikatan tauhid yang sedia ada pada muslim itu. Sebab itulah kalau kita tengok para ulama menulis banyak buku berkaitan dengan
membungkam kesamaran-kesamaran dalam isu akidah ini. Banyak tulisan-tulisan, sama ada tulisan silam, sampailah kepada tulisan sekarang ni pun para ilmuwan, para ulama masih lagi giat menulis. Dan tambah pula dengan keadaan sekarang, serangan-serangan berbentuk kesamaran ini, penyebaran kesamaran dalam akidah mulai giat ataupun mulai rancak akhir-akhir ini. Orang nak sebar perkara-perkara yang tidak jelas dari segi akidah, petua-petua yang tidak disandari dengan nas yang baik, dan juga amalan-amalan yang tidak diketahui di mana asalnya, hanya dibuat atas dasar kepercayaan. Itu sudah mulai sejak akhir-akhir ni mulai rancak balik. Okay. Jadi risalah ni saya rasa risalah yang agak menarik. Hampir lebih kurang 500 muka surat, 400 muka surat lebih lah. Okay. Menghidangkan kepada kita 13 isu utama. Cuma setiap isu tu dia ada isu-isu cabang yang dibahas. Nanti kita akan tengoklah sedikit demi sedikit sepanjang kuliah kita ni, jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yang mana daripada isu pertama, penulis Hafizahullah Ta'ala dan beberapa penulis yang lain, bukan hanya Prof. Basri seorang, ada lagi penulis-penulis lain yang turut tulis risalah ini, iaitu isu pertama, kepercayaan terhadap roh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para wali boleh menguruskan pentadbiran sebahagian alam. Itu isu pertama. Sampailah kepada isu yang terakhir, iaitu isu yang ke-13, mengutamakan selawat rekaan mengatasi selawat yang syar'i. Jadi sepanjang 13 isu ni memang akan adalah benda-benda yang sedikit touch kebiasaan orang yang melakukannya, dan tidak dapat dinafikan bila mana kita sentuh benda-benda seperti ini akan adalah orang yang melatah. Saya sebut awal-awal pada tuan-tuan sebab ini ialah benda yang kita akan hadapi lah. Okay. Dan memang hakikatnya benda ni, ancaman seperti ini sudah diperingatkan daripada awal lagi. Kalau kita ingat hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah dalam Sahih Bukhari, hadis ni duduk dalam kitab Bad'il Wahyi, ketika mana Nabi mula-mula menerima wahyu di Gua Hira, di Jabal Nur, di Makkah Al-Mukarramah. Bila mana Nabi terima wahyu, dan Nabi ni dia tak ada pengalaman berhadapan dengan benda-benda seperti itu, tak ada pengalaman berhadapan dengan Jibril. Cuma tahun-tahun sebelum menerima wahyu itu, Nabi sudah diberikan rasa tidak bersetuju dan tidak suka dengan pengamalan kebanyakan orang, terutamanya menyembah berhala yang berada di sekeliling Kaabah pada waktu itu. Sehinggalah Allah Ta'ala memilih Nabi ketika mana cukup usia Nabi 40 tahun untuk menerima beberapa potong wahyu yang awal, iaitu ayat-ayat yang awal daripada surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita telusuri hadis itu, sampailah Nabi balik rumah, Nabi minta pada isterinya Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni zammiluni, selimutkan aku, tenangkan aku. Sehinggalah Khadijah mengatakan kepada Nabi, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan menghinakan orang seperti kamu. Daripada perkataan Khadijah tu kita boleh tengok lafaz Allah bukanlah lafaz yang asing bagi masyarakat Arab jahiliah waktu tu. Cuma isu yang berlaku sehingga diutus Nabi ni ialah untuk membetulkan balik beberapa konsep akidah yang asas, iaitu di antara nafi dan isbat. Sebab tu kalau kita tengok dalam kandungan syahadah yang diucapkan oleh orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan, penafian ilah, Tuhan yang bersifat dengan ilah makluh, iaitu ilah yang disembah, yang dihormati. Dan ia menafikan kesemua benda-benda lain yang layak dihormati seperti Allah Ta'ala. Okay. Cuma ringkas cerita, bila mana Khadijah kata macam tu, dia bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal bila mana Waraqah mendengar cerita Nabi jumpa sekian. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ya laitani jaz'a, alangkah baiknya kalau aku ni muda, aku akan bersama dengan kamu
ketika mana kaum kamu menghalau kamu keluar daripada negeri ini. Sehingga Nabi bertanya kepada Waraqah, awamukhrijiyahum, adakah kerana aku terima dan aku jumpa namus iaitu Jibril alaihissalam ni menyebabkan aku dihalau keluar? Apa jawapan Waraqah bin Naufal? Satu orang intelektual yang tidak bias, maknanya dia tidak bias, sebab dia juga antara orang yang mencari kebenaran. Dia kata tidak ada orang yang berjumpa dengan Jibril, menerima wahyu, melainkan dia juga akan dibenci oleh kaumnya. Sebab apa? Sebab amalan yang dibawa oleh Nabi bertentangan dengan amalan yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Dan amalan orang kebanyakan itu ialah amalan yang sudah menjadi darah daging. Kita boleh bayangkan, penyembahan berhala sewaktu zahirnya Nabi di bumi Mekah sudah ada sebelum daripada tu selama 400 tahun, dibawa oleh Amr bin Luhai. Ini orang yang pertama membawa penyembahan berhala. Saya nak sebut kepada tuan-tuan puan-puan yang ada, muslimin muslimat, penyembahan berhala jangan kita faham penyembahan itu hanya pada patung, arca, lukisan sahaja. Penyembahan berhala juga termasuk dalam ideologi, menyembah pemikiran, mengagumi pemikiran itu, dan juga percaya kepada beberapa kepercayaan yang tidak jelas, hatta kepada diri Nabi dan Rasul. Itu juga benda yang boleh mengganggu gugat, mencederakan akidah satu orang. Cuma kita nak bercakap dengan lebih fokus, sebab buku yang ditulis oleh Al-Fadil Prof. Madya Dr. Basri ni, dia sebut secara global kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Cuma saya nak lebih berfokus lagi, iaitu dalam masyarakat Melayu hakikatnya. Sebab kalau kita tengok dari segi penerimaan orang Melayu terhadap Islam dengan penerimaan orang Arab jahiliah terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi, ianya lebih kurang sahaja. Cuma beza kita dengan Arab jahiliah dia orang tidak ada kerajaan-kerajaan besar, dia orang tidak ada tamadun-tamadun hebat sebelum terima Islam. Beza kita dengan orang Melayu, di semenanjung tanah Melayu ni ataupun Nusantara keseluruhannya, mereka sudah ada kerajaan-kerajaan yang besar sebelum datangnya Islam. Sebab kalau kita tengok dari segi sejarah, orang Melayu di tanah Melayu, di Nusantara secara umumnya, menerima Islam sekitar 1200 tahun Masihi, dan kemuncaknya ialah pada 1500 Masihi, iaitu ketika mana tertegaknya Empire Kesultanan Melayu Melaka Islam yang besar. Walaupun mulanya ialah kerajaan Samudera Pasai antara Johor, Riau dan juga Lingga pada waktu itu. Dengan datangnya pendakwah-pendakwah daripada beberapa kawasan, terutamanya daripada kawasan Afrika, iaitu kawasan Mesir khususnya dan juga Yaman, di kawasan semenanjung tanah Arab. Cuma ada sedikit kata apa, isu yang kita kena tengok di situ, pedagang mana yang datang dan pendakwah daripada aliran mana yang datang. Kalau pendakwah yang datang daripada Yaman, mereka membawa fahaman secara umumnya, mereka berakidah dengan akidah Al-Sunnah wal Jamaah secara umum, dan mereka membawa fiqh dengan mazhab Syafi'i, terutamanya yang daripada belah Hadramaut dan lain-lain. Sebab mereka datang ke tempat kita dan mereka bawa, dan memang kalau kita tengok banyak faqih dalam mazhab Syafi'i ini ialah kebanyakan daripada Yaman, kebanyakannya. Antaranya yang masih hidup hari ini ialah Dr. Ali Al-Makrami. Ini salah seorang yang duk mengajar dalam Masjid Nabawi, mungkinlah sekarang ni saya tak pasti, cuma dia duduk di sana lah, tapi dia tu by originality dia orang Yaman, dan dia tu faqih dalam mazhab Syafi'i, dan ramai lagi lah. Dan memang buku-buku yang kita baca di tempat kita dalam fiqh Syafi'i ini kebanyakannya ialah menjurus kepada apa yang dibawa oleh para ulama di belah sana. Antaranya ialah Muqaddimah Al-Hadramiyah, ini antara kitab-kitab fiqh Syafi'i yang terkenal. Okay. Dalam akidah umum sahaja, dia tak bahas secara dalam. Okay. Cuma ada juga pakar ataupun ahli sejarah mengatakan antara pendakwah yang datang ke tanah Melayu ialah pendakwah yang dihantar oleh kerajaan Fatimiyah yang berada di Mesir. Dan kerajaan Fatimiyah umum kita tahu dari segi sejarahnya, ianya ialah sebuah kerajaan yang tertegak di atas fahaman Syiah secara umumnya. Dan tidak dinafikan Syiah itu ada fraction yang banyak. Okay. Jadi memungkinkan berlaku asimilasi kepercayaan lama
dengan Islam yang baru datang. Saya nak cerita daripada awal. Sebelum orang Melayu menerima Islam tahun 1200 Masihi, sebelum daripada tu, orang Melayu ni majoritinya beragama Hindu ataupun Buddha, kesan daripada kerajaan-kerajaan besar, tamadun-tamadun besar. Antaranya kerajaan yang last Hindu ni ialah Majapahit, dan sebelum pada tu lagi ialah animisma dan dinamisma. Sebelum Melayu membangsakan nama dia Melayu, itulah kepercayaan orang yang duduk di kawasan kita ni. Sebab tu kalau kita tengok konsep asalnya ialah apa? Percaya bahawasanya tempat-tempat tertentu ini ada penjaga-penjaganya yang diistilahkan dengan nama mambang istilahnya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee tu yang kata mambang tanah, mambang air, dia make sense dengan ajaran lama dulu. Dia make sense. Dia ada hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Itu ialah benda mantra yang memang disebut dulu. Okay. Cuma orang Melayu tak tahu nak namakannya atas nama wahyu. Sebab wahyu pun tak sampai lagi. Mambang itu ialah jin lah, ataupun syaitan yang jahat, jin yang jahat. Okay. Cuma nak sebut kepada kita, bila mana orang Melayu menerima Islam, okay, kesan daripada kepercayaan lama dengan agama baru yang diterima ini, dia akan berlaku percampuran ataupun benda yang kita sebut sebagai asimilasi, akhirnya menjadi normalisasi. Seruan-seruan, mantra-mantra orang-orang hebat, roh-roh yang ditakuti, disegani, dihormati, juga ditarik kepercayaan tu bila mana sudah mengucapkan syahadah, dah Islam, masih lagi bawa benda tu. Dan benda ni kalau kita tengok berlaku juga kepada orang-orang bukan Melayu, terutamanya orang-orang Parsi dan Rom, ketika mana mereka diislamkan oleh para sahabat, khususnya pada zaman Umar Al-Khattab. Bila mana Umar jadi Amirul Mukminin, pada waktu tu pembukaan kawasan-kawasan yang bukan Arab menerima agama Islam. Orang Parsi yang beragama Majusi, orang Rom yang beragama Kristian, mereka mulai menerima Islam. Dan ada dua kumpulan. Pertama, terima Islam dengan sepenuh hati. Yang kedua, terima Islam kerana takutkan pedang orang-orang Islam. Dan yang kedua tu agak bahaya sikit, sebab dia terima Islam kerana takutkan pedang orang Islam, dia sayang nak tinggal ajaran lama, dia ambil juga ajaran baru. Sebab tu kita akan tengok ajaran-ajaran Islam di kawasan-kawasan Parsi ni, Iraq, Iran, Central Asia ni, masih lagi terkesan dengan ajaran-ajaran lama dia orang. Sebab tu kalau tengok kemuncaknya ialah pada zaman Imam Ahmad, dan sebelum pada tu lagi iaitu pada zaman Imam Asy-Syafi'i, zaman Imam Abu Hanifah lagi, Imam Malik, iaitu masuknya celupan ilmu kalam dalam akidah orang Islam. Bukan nak kata ilmu kalam tu salah secara keseluruhan, cuma nak sebutnya ialah bila mana datang saja kumpulan-kumpulan yang baru masuk Islam ni, mereka tak boleh tinggal sebab mereka ada tamadun yang hebat juga dulu, dan mereka rasa mereka tak perlu tinggal semua. Inilah sebahagian daripada kekayaan bangsa kita bawa. Okay. Cuma mereka tertipu adakah benda tu boleh ataupun tidak. Jadi sama juga dengan keadaan orang Melayu, bila mana dia terima Islam, dia terbawa-bawa dengan penghormatan terhadap tempat tertentu, orang tertentu, roh-roh tertentu, dan akhirnya benda tu diasimilasikan. Cuma ditukar lafaz penghormatan itu daripada bahasa Melayu lama, mungkin Sanskrit, mungkin Jawa, ditukar ke dalam bahasa Arab yang ada iktibas sikit dengan ayat Quran. Tuan-tuan boleh faham apa yang saya sebut tu? Maknanya dia akan ada istilah-istilah yang diislamisasikan, tapi poin dia ianya ialah ajaran lama. Sebab tu kita akan tengok sampai di kubur sekian, dia akan ada upacara sebut ila hadrati sekian. Bunyinya bahasa Arab, lalu orang duk ingat itu ialah bahagian daripada ajaran Islam, tapi bukan. Walhal ia sama saja dengan menyeru hei mambang tanah, mambang air itu, poin dia yang sama saja, cuma dia tukar bahasanya. Okay. Sebab tu saya sebut benda ni dia agak kontroversi kalau kita sebut, tapi mukaddimah ni paling penting untuk saya beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita tahu ancaman ini belum berakhir. Dan inilah senjata yang paling licik yang digunakan oleh iblis dan syaitan untuk divert orang Islam supaya tidak berada di atas ketulinan agama yang benar.
Kita kena tahu syaitan, iblis, dia mendambakan orang Islam, orang yang dah mengakui tauhid, keesaan Allah Ta'ala ni, untuk melakukan kesyirikan. Kita semua ni yang duduk dalam masjid ni, memang syaitan ataupun iblis ni sangat-sangat berhajat kita ni nak jadi syirik. Dan dia sangat suka kalau kita boleh ke arah kesyirikan. Dan dia pun tahu orang masjid ni nak suruh syirik, kalau nak suruh pergi kuil tokong, tak boleh. Tuan-tuan nak ajak pergi wat siam, tuan-tuan tak akan pergi sampai kesudah. Nak suruh dibayar dengan berapa ribu pun, tuan-tuan tak akan pergi, hanya untuk menghormati patung berhala. Tapi untuk divert amalan, tukar amalan tu daripada yang benar jadi kurang benar sikit je. Dia tak bagi kurang benar banyak. Dia tak suruh berpaling sampai 180 darjah. Cukup 20 darjah, 30 darjah, hanya untuk kacau asas. Sudah cukup untuk iblis. Dan itu lebih bahaya, sebab kebanyakan yang terjebak dengan benda ni menganggap ianya ialah daripada benda yang dibenarkan oleh agama. Itu benda yang kita kena tahulah, perkara yang kita kena tahu. Okay. Jadi dalam buku kita ni, insya-Allah pada minggu seterusnya kita akan bahas poin yang pertama, iaitu berkenaan dengan kepercayaan roh Nabi. Okay. Mengagungi roh Nabi. Dulu orang Melayu dia agungkan roh yang jaga bukit sekian, gunung sekian. Okay. Roh tu dah tak boleh pakai selepas terimanya Islam. Sepatutnya kita bukan agungkan roh, kita ikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi itu. Tapi nak kata liciknya iblis ni, dia datangkan kita satu perasaan mengagungi awalnya, tapi dia manfaatkan rasa sayang pada Nabi, rasa hormat Nabi tu, akhirnya kita pergi pada satu tempat yang Nabi tak suruh, tapi kita yang mubalarah, kita yang berlebih-lebih di kawasan itu. Sebab itulah keluarnya Braille kalau di belah benua India ataupun Pakistan. Diorang sayang pada Nabi, sakan sangat, akhirnya diorang besarkan Nabi lebih, dan akhirnya diorang telah memberi hak ketuhanan pada Nabi itu. Sedangkan benda tu dilarang oleh Nabi. Dan benda tu pernah berlaku kepada orang lain sebelum daripada itu, iaitu Kristian. Mereka pergi lajak dia lebih sangat pada Nabi Isa, akhirnya diorang membesarkan Nabi Isa. Okay. Kita taklah kata sehingga sembah Nabi Muhammad tu sebagai Tuhan. Cumanya rasa hebat, rasa hormat. Sebab tu mantra-mantra ilmu kebatinan dia banyak unsur ini. Terutamanya kebatinan dalam bab bela diri. Maaf saya sebut benda ni, kalau ada orang terlibat dengan ilmu bela diri, ianya bukan ilmu yang salah. Belajar bela diri, silat ke apa ke, tak salah. Okay. Cuma ada setengah-setengah gerakan ataupun setengah-setengah kumpulan ini, dia ada unsur kebatinan, dan dalam unsur kebatinan tu dia ada mantra-mantra yang bersifat membesarkan Nabi lebih pada Allah Ta'ala. Antara setengah-setengah kumpulan silat tertentulah, tak semua, tapi ada. Aku berada di bawah lembayung Muhammad dan di hadapanku Allah Ta'ala. Siapa lebih besar dalam mantra itu? Muhammad lebih besar, sebab lembayung Muhammad ni dilindungi oleh Muhammad, dan Allah Ta'ala itu menjadi armor ataupun benteng. Sepatutnya yang melindungi Allah Ta'ala, bukanlah Nabi Muhammad. Sebab tu kalau tengok dalam surah Jin, Allah Ta'ala kata wa annahu kana rijalun minal ins, pemuda-pemuda, lelaki-lelaki, rijal tu maksudnya lelaki daripada manusia, ya'udzuuna birijalin minal jin, mereka minta lindung, minta perlindungan. Okay. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan yang ada dalam majlis kita ni ataupun yang ikut secara live, okay, antara benda yang kita ni boleh tergeliat dalam bab akidah ni ialah pada perasaan takut itu. Sebab tu Quran dia highlight benda ni, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, aku akan uji kamu dengan ketakutan. Al-Baqarah ayat 155, aku uji kamu dengan ketakutan. Sebab tu kalau kita tengok orang yang seru mantra-mantra ni, seru mambang ni, roh ni, apa yang akan datang dalam perasaan dia? First yang akan datang, takut. Sebab tu duk seru ni, kan kepercayaan orang-orang tua kita dulu, lalu kawasan ni takut mambang tu buat sesuatu, dia mengamuk tak puas hati dengan kita lalu,
kita pun deal dengan dia, dengan kita hormat dia, sehingga kita panggil mambang tu dengan tok nenek. Sebab kita tak tahu apa lagi lafaz hormat yang kita nak beri pada roh yang kita sangka menjaga kawasan itu. Lalu kita beri nama tok nenek, sebab tok nenek tu ialah panggilan hormat kita kepada orang yang lebih atas pada kita. Sedangkan adakah ia betul-betul wujud situ, ataupun hanya syaitan-syaitan yang jahat yang mengambil peluang di atas rasa takut itu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, walanabluwannakum, kami akan uji kamu bisyai'in, dengan sedikit daripada ketakutan. Ayat tu Allah Ta'ala senaraikan 5 ujian: takut, lapar, hilang harta benda, rosak tanaman, dan kematian orang-orang yang tersayang ataupun hilang sebahagian nyawa. Okay. Cuma yang di-highlightkan yang pertama, Tuhan kata minal khauf, rasa takut. Sebab satu orang tu dia akan hormat benda tu bila mana dia takut. Takut disakiti, takut dikhianati, takut macam-macam takut. Sebab tu bila mana kita sebut hantu, first yang akan datang dalam kepala orang. Kita tak bercakap di atas nama agama lagi, kita bercakap di atas nama perasaan dan emosi. Bila mana hantu, sebut saja hantu, apa yang first akan datang? Takut kena kacau. Dia tak akan orang bila mana kita sebut, sebab apa yang duduk orang kata apa, hormat sangat, duduk bagi jamuan pada hantu ni? Sebab saya lapar? Tak. Sebab saya marah dekat hantu ni? Tak juga. Sebab saya sayang dekat hantu ni? Tak juga. Biasanya dia akan datang takut dulu. Okay. Jadi daripada semua benda itulah, takut itu patutnya disalurkan pada Allah Ta'ala, diletakkan pada Allah Ta'ala. Tapi syaitan dia memanfaatkan perasaan takut yang semula jadi duk ada tu, sehingga keluar kepercayaan sekian. Antara yang duk bising sehari dua ni ialah mandi safar yang orang duk bercakap. Okay. Sebab apa nak kena mandi safar tu? Sebab apa tuan-tuan? Sebab lapar ke bulan safar? Bukan. Sebab takut lah. Takut bala pada bulan tu. Takut. Sebab percaya pada hari Rabu terakhir bulan safar ni boleh jadi hari kepala bala. Diistilahkan sebagai kepala bala. Kan kalau kita baca dalam surah Al-Qamar, fi yaumi nahsin mustamir, fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Atau kama qala Allah Azza wa Jalla. Hari nahas, Quran tak sebut hari itu hari Rabu dan bulan Safar. Cuma dalam kitab tafsir yang lama dia sebut. Antaranya Qurtubi, Ibnu Katsir pun ada datangkan riwayat tu. Tapi dia tak kata dia bersetuju pada riwayat tu. Cuma ada riwayat yang mengatakan bahawasanya hari itu, mungkin riwayat ni Israiliyat, hari kaum yang diazab oleh Allah Ta'ala ni ialah hari Rabu, last day untuk bulan Safar. Ada yang kata macam tu. Okay. Cuma amalan untuk tolak bala bulan itu tidak ada. Nabi tak pernah sebut. Okay. Cuma saya nak kata, yang kata nak tahan amalan tu, yang setuju ke apa semua, dia mari pada perasaan apa? Perasaan takut kena bala. Yang orang duk cari tu imam ke, orang-orang yang hebat untuk buat air tawar, istilah setengah-setengah tempat, buat air ni, baca dekat air, lepas tu bagi minum dekat anak, bagi sembah dekat kereta. Apa tujuan dia tuan-tuan? Takut. Takut anak ni tak cerdik, carilah mana-mana orang boleh sembahyang hajat bagi. Dia kerana takut saja, perasaan al-khauf, takut kawan tu jadi tak cerdik, anak jadi tak cerdik, takut kereta kita ni terbabas. Ini semua benda-benda yang telah di-highlightkan oleh Quran, nak beritahu pada kita bahawasanya itulah tempat yang paling banyak akidah orang Islam akan cuba dibolosi oleh syaitan. Paling banyak. Okay. Dan sepatutnya ketakutan itu kamu berharap pada Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya. Tapi dengan sebab kekurangan ilmu mungkin, ataupun tidak dapat maklumat yang betul, tak jelas, menyebabkan sebahagian orang rela untuk memegang beberapa kepercayaan-kepercayaan yang tidak didasari oleh sunnah ataupun Al-Quran itu sendiri. Maknanya tidak ada pencerahan wahyu yang jelas, sehingga menyebabkan benda itu berlaku, diimani, dipercayai, dijadikan sebagai pedoman hidup. Ataupun kita namakan dalam istilah kita khurafat benda tu. Maknanya satu benda yang tidak didasari dengan dasar saintifik yang betul. Cuma yang jadi masalah sekarang ni, ianya akan bertukar kepada perkataan ikhtiar.
Tuan-tuan akan tengok, nanti kita akan bahas minggu seterusnya, kepercayaan roh Nabi dan para wali boleh mengurus takbir sebahagian alam ni, dia akan seru amalan tu, dia akan seru sebahagian nama-nama wali, bukan Nabi Muhammad saja. Nama-nama wali dan juga nama-nama para sahabat yang tertentu. Cuma kalau kita nak tahulah, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, dalam seruan-seruan tu, dia seru Abu Bakar, dia seru Umar, dia seru orang kata apa, Uthman, Ali dan juga imam-imam yang lain lah daripada kalangan Ahlul Bait. Okay. Pertama kita kena tahu, ada satu orang pengkaji dalam bab ni daripada Indonesia, negara jiran, Ustaz Muhammad Faizal, muda juga orangnya. Dia bercakap tentang bab menyeru mantra apa-apa semua ni. Dia kaji mantra-mantra yang diamal oleh kebanyakan orang Melayu, yang ada nama sahabat, yang ada nama orang-orang tokoh tertentu, antaranya ialah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini antara nama-nama yang selalu diseru. Okay. Pertama kita kena tahu, jin yang jahat ni pun mereka ada nama, dan nama dia orang kadang-kadang kena dengan nama sahabat. Itu benda yang tuan-tuan kena tahu. Ada jin tak nama Muhammad? Ada. Ada tak jin nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Ada, tuan-tuan. Jin macam tu ada, nama macam tu. Macam kita lah, kita nama Ahmad, tapi bukan kita tu Ahmad zaman lampau. Kita nama Muhammad, kita bukan Nabi Muhammad, tapi nama kita Muhammad. Jadi instead satu orang tu dia seru, kebetulan jin tu pula jenis suka kacau, dia datang. Okay. Sebab tu kita akan tengok antara bacaan-bacaan zikir-zikir yang tak jelas ni ialah Ya Mai Khail sekian-sekian. Rupa-rupanya nama tu ialah nama bagi ketua jin ke apa saja, bala tentera yang jahat. Lalu dia datang dan dia tolong kita. Apa yang kita nak tu kita dapat. Kita nak suruh dia jaga kebun, kita nak suruh dia jaga kenderaan, kita nak suruh dia jaga ahli keluarga kita kalau jauh pada mata kita. Okey, benda tu dapat, kita tertipu dengan benda tu, dan akhirnya kita pun pegang benda tu. Pegang saja okey lagi, wariskan kepercayaan tu kepada keturunan seterusnya. Itu yang akan menyebabkan kepercayaan ini akan terus diterima dan tak akan dibendung. Cuma saya nak sebut sikit lagi lah, dalam masa yang ada ni, syuruk kita berhentilah insya-Allah. Okey, saya nak sebut mukadimah saja untuk pagi ni. Okey. Bila mana penjajah ni dia datang, kan kalau kita tengok dari segi, orang kata apa, dari segi sejarah orang Melayu, saya nak fokus orang Melayu je pada pagi ni, sebab kita kena tahu di mana pincangnya permasalahan ini, di mana orang kata apa, punca asalnya. Okey. Bila mana orang Melayu dah terima Islam, raja-raja Melayu, sultan-sultan Melayu dah menerima Islam, asimilasi amalan lama kepada Islam pun sudah berlaku. Okey. Dan asimilasi itu yang tidak sihat, macam kita sebut tadi lah, kebiasaan amalan lama diislamkan, tak buang kepercayaan tu, tapi lafaz perkataan saja tukar. Okey. Apa jadi pada waktu tu? Penjajah pun datang. Ini era imperialisme. Sekitar 1500, 1600, 1700, 1800 sampai 1900. Sekarang era 2000 dah. Okey. Maknanya tuan-tuan boleh bayang, daripada 1500 sampai pada 1900 tu berapa ratus tahun? 600, 500 tahun lebih. Okey. Ini era penjajahan. Termasuk yang kena ialah kita. Eropah meluaskan dasar imperialisme dia, yang terkena juga ialah kita di Nusantara ni. Dan kita orang Melayu ni, Malaysia khususnya, antara pihak luar yang menjajah kita dalam tempoh yang lama ialah British. Sebelum pada tu Portugal dan juga Belanda. Portugis lah di Melaka apa semua. Okey. Tuan-tuan perasan, penjajah-penjajah ni bila mana dia datang, dia involve tak diri dia orang dengan amalan khurafat. Dia tak terlibat dengan amalan khurafat kita. Bahkan dia orang kaji, dia orang catat. Dia orang kaji, dia orang catat. Tuan-tuan kalau tengok di barat, buku-buku tentang Malay magic, sihir di alam Melayu, banyak ditulis. Lebih pada 30 buah ditulis. Buku tu ditulis bila? Sekitar 1600, 1700, 1800. Orientalis barat dia bawa. Okay. Sehingga keluar satu disiplin ilmu nama dia antropologi. Tengok budaya masyarakat tu. Okay. Dan orang-orang Eropah yang Kristian ni, mereka melihat ini peluang untuk menarik orang Islam ini supaya tidak pergi kepada ketulinan agama tu.
Sebab tu dia tak pernah kacau amalan ni. Sebab amalan ini akan blok orang Melayu untuk faham agama dia orang yang benar. Dia akan blok. Tuan-tuan boleh bayang, gangguan syaitan satu hal, gangguan orang pula satu hal. Dua cabang duk masuk. Musuh yang nampak di mata, musuh yang tak nampak di mata, dua-dua kacau. Poin dia satu, tak nak bagi manusia duduk dengan asalatuddin, keaslian dan ketulinan agama. Tak nak duduk, jangan bagi dekat. Dia orang nak salat, tapi kalau boleh divert solat tu, bagi sikit lah idea dekat dia orang, supaya dia orang boleh reka salat jenis ni, salat jenis ni. Salat juga, tapi apa faedah kita beribadah dengan cara tu? Quran sebut amilatun nasibah, beramal tapi letih tubuh badan. Letih satu hal. Kita baca ayat tu bagi panjang sikit, Allah Ta'ala kata apa? Tasla naran hamiyah, dipanggang, dimasukkan dalam neraka di atas sikap sangat tinggi kreativiti dalam mencipta ibadah baru. Itu benda yang kita boleh tengok, perkara yang kita boleh tengok daripada kesan itu. Sebab tu kerja ini dibuat oleh para ulama. Bahkan kalau tengok di alam Melayu kita ni, yang bukan ulama tapi golongan intelektual yang awal bercakap tentang benda ni ialah, kalau tuan-tuan nak tahu siapa, Zakbar, antara orang yang awal bercakap tentang ni. Dia bukan latar agama, tapi dia orang Melayu kita yang awal belajar sampai ke London. Dia tengok tulisan-tulisan orientalis tentang sikap orang Melayu tu, dia ada kesedaran. Kebetulan pada waktu tu dia kena dengan zaman kebangkitan di Mesir, Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani pada waktu tu. Jadi dia bawa satu idea baru kepada orang Melayu, sehingga dia tulis satu buku, Amalan Bergantung pada Diri Sendiri, perangai bergantung kepada diri sendiri, sehingga buku tu telah dihentam teruk dan tak dibenarkan untuk dicetak, sehingga akhir-akhir ni baru dapat cetak balik. Sebab dalam tu Zakbar mengkritik sebahagian besar amalan kepercayaan orang Melayu kita ni, terutamanya kebergantungan pada selain Allah. Dalam tu dia sebut, walaupun dia tak sebut secara direct, indirect dia sebut, tapi dia ada kesedaran, dia nampak benda tu. Alhamdulillah, kita boleh tengok pergerakan itu semakin hari semakin jelas, semakin hari semakin terang, sampailah kepada zaman kita, sampailah kepada hari ni. Tuan-tuan duduk dalam majlis ni, tuan-tuan dengar dan tengok sebahagian daripada tulisan para ulama yang membungkam benda ni, maknanya yang menjelaskan balik benda ni. Sebab tu antara pengajian akidah juga yang kita kena tahu ialah mengenal aliran-aliran yang tak betul, kepercayaan-kepercayaan yang tak betul, selain daripada belajar faham dalil, faham hadis untuk mengukuhkan teori akidah tu sendiri ataupun teori tauhid tu sendiri. Pertama kita tahu tauhid itu ialah mengesakan Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Esa dengan makna tidak menerima pasangan, dia tunggal. Dan kita kena tahu, bila mana satu orang dia berani sebut macam tu, syaitan tak akan duduk diam. Itu benda-benda yang tuan-tuan kena tahu. Walaupun kita nampak macam kita okey je sebut, tapi sebenarnya syaitan tu dia tak boleh duduk diam. Sebab itulah kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, bila mana Allah Ta'ala telah melaknat iblis, dan Allah Ta'ala berikan kepada iblis kepanjangan usia dia. Apa sumpah iblis? Sumpah iblis apa dia? Dia kata, aku akan kacau, la ughwiyannahum, aku akan kacau. Tengok perkataan iblis guna, saya tak berapa nampak ayat tu, tak ingat sangat ayat tu. Cuma iblis dia guna perkataan la ughwiyannahum ajma'in, aku pasti akan cuba untuk kelirukan anak Adam dalam isu tu. Macam saya sebut tadi lah, dia tak akan datang ke satu orang masuk masjid, jom kita pergi wat, jom kita pergi kuil, sembah berhala. Tak akan berlaku kepada orang yang dah duduk masjid. Tapi dia akan berlaku pada rasa nak hebatkan benda ni sikit, rasa nak hebatkan lambang ni sikit, rasa nak hebatkan si mati ni, rasa nak hebatkan roh ni. Dia pergi situ. Dan tidak ada apa-apa gambar, cuma dia pelan. Last sekali yang dibesarkan ialah gambar orang, tidak dibesarkan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala dia sebut dengan direct dalam Al-Quran, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini untuk Allah, jangan diseru dalamnya melainkan dia sahaja. Maknanya tempat yang mulia ni tak boleh dikempen benda lain melainkan kempen tauhid.
beritahu benda yang boleh rosakkan tauhid, itu saja. Tapi malangnya sejak akhir-akhir ni masjid telah menjadi tempat penyebaran amalan-amalan yang tidak berasas. Sebab kau tengok yang duk sebar amalan-amalan tu kuliahnya di masjid, bukan kuliahnya di tepi jalan. Okay. Sepatutnya masjid berfungsi sebagai pusat pemurnian akidah, bukan berfungsi sebagai pusat menghidupkan kepercayaan lama. Jadi sekarang ni peperangan tu dua. Pertama, berperang menghadapi amalan-amalan khurafat. Yang kedua, ada satu kumpulan dia nak promote balik amalan yang dah ditinggalkan, khurafat yang dah ditinggalkan, untuk dihargai balik. Dan ini kalau tengok ialah senjata yang digunakan oleh musuh Islam pun. Sebab tu British dia rekodkan amalan orang Melayu. Tujuan dia apa? Nanti satu masa kita boleh tunjukkan ini ialah karya kebudayaan dia. Sebab tu ada orang bila mana kita kata amalan ni tak payah buat, dia akan sebut tapi inilah kekayaan budaya. Itu bukan isu budaya, itu ialah isu akidah sebenarnya. Sebab tu amalan tertentu, tarian ataupun orang kata apa, satu gerak badan, tarian lah kita sebut, bagi setengah-setengah bangsa. Contoh bangsa ni dia ada tarian ni, bangsa ni ada tarian ni, orang negeri ni ada tarian ni. Kalau macam saya orang Terengganu ada apa? Ada ulik mayang. Ulik mayang tu ada unsur-unsur yang tak jelas dalam tu. Di Perlis ni apa benda? Di Perlis ni awang batil. Saya pernah baca yang tu. Okay. Awang batil ni dah jadi satu UNESCO, dah beri, orang kata apa, dah beri pengiktirafan. Okay. Cuma yang duk ada sekarang ni tu dah okey dah. Cuma kalau kita baca sejarah dia kena perasap dulu patung orang yang nak bercerita tu. Perasap patung sehingga dia boleh datangkan roh tu, sehingga dia petah bercerita. Sedangkan kadang-kadang sebahagian yang jadi penipu lara tu membaca pun tak kerti, tapi dia boleh attach dengan satu roh tu ataupun satu semangat apa, dan dia bawa dan dia cerita. Dan dalam cerita tu of course dia tak cerita saja tuan-tuan, dia akan ada unsur rawatan dan akan ada unsur yang sakit nakkan ubat. Ini juga antara tempat yang akan digunakan oleh benda-benda seperti ini untuk dia divert akidah tu. Antara sebab orang boleh gadai akidah ni ialah sebab dia sakit dah. Dia sakit lama sangat tak baik, akhirnya dia cari benda tu. Dia cari cara untuk mengubati, walaupun atas nama orang kata apa, yang menggadaikan keimanan tu sendiri, benda tu akan menjadi peluang besar untuk iblis dia divert benda tu. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang nak saya sampaikan pada pagi ni sebagai mukaddimah awal. Saya tak nak cakap panjang pun pada pagi ni, cuma saya nak bagi penerangan apa yang kita akan bercakap. Maknanya sepanjang kita bahas buku ni, ini ialah secara umumnya yang kita akan sentuh dalam buku tu. Amalan dalam buku ni, maknanya amalan-amalan kontroversi global, seluruh masyarakat Islam, bukan Melayu saja. Cuma saya nak bagi contoh pada tuan-tuan supaya itu lebih dekat dan kita lebih nampak apa yang nak disampaikan. Okay. Buku ni macam saya sebut tadilah, 400 muka surat lebih. Tapi saya tak akan baca word by word lah. Kita akan ambil satu isu, maknanya kita akan rumuskan. Saya tak akan baca macam tu dia lambat. Okay. Jadi kalau tuan-tuan yang nak faham, saya tak wajibkan beli. Okay. Tapi kalau ada lebih nampak apa yang saya cakap tu. Okay. Cuma nak sebutnya pada kita bahawasanya ianya satu benda yang penting kepada akidah, dan kita boleh tengok bagaimana ancaman dan benteng akidah ini mula diganggu gugat daripada dalam. Isu ni ialah nak cerita tentang faktor kemerosotan penyelewengan akidah daripada dalam, bukan daripada luar. Luar tu yang bukan Islam. Yang ni ialah daripada atas nama Islam, tapi ianya ialah benda yang mencederakan akidah orang Islam juga. Jadi setakat itulah perkongsian kita pada pagi ni sebagai permulaan. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.